Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kos Secara Hidup bersama saya Nur Syazwani Safasham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Dan pastinya sempena musim perayaan ini, kos perbelanjaan disifatkan sebagai perbelanjaan berganda ketika ini, apatah lagi selepas bermulanya musim persekolahan baharu. Ya, bagaimana pengurusan kewangan yang betul dapat membantu untuk kita mengatasi masalah ini. Dan pastinya untuk kita bercakap lanjut mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Azrai Muhammad, pempengaruh kewangan, bersama dengan kita untuk mungkin dapat menceritakan kepada kita tips-tips kewangan dan sebagainya. Tetapi Assalamualaikum, selamat pagi Azrai. Waalaikumsalam, selamat pagi Hafizi dengan Syazwani. Sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Sama puasa juga. Cumanya kita lihat pada bulan Mac ini, pastinya ini merupakan boleh dikatakan bulan yang mencabar, ya, terutama bagi mereka yang sudah pun berkeluarga, kerana bulan inilah musim persekolahan bermula, bulan puasa dan juga mungkin nak buat persiapan raya. Jadi Azrai, bagaimana sebenarnya anda melihat rintihan orang ramai dan juga situasi pada ketika ini? Mungkin ada yang mengadu dan sebagainya di media sosial semua. Okey, baik. Terima kasih. Kalau kita tengok, memang bukan kata tradisi lah, lumrah ataupun fitrah dia. Aidil Fitri ataupun musim raya saja, barang-barang semua naik harga. Kemudian ditambah lagi, bila mana Hafizi pun kongsi tadi, musim sekolah pun dah sampai. So, segala-galanya naiklah sekarang ni. Macam-macam benda naik. Jadi apa yang kita boleh kawal? Kita nak kawal musim raya tak boleh. Kita nak kawal ekonomi, nak kawal inflasi, ini semua di luar jangkauan kita. Jadi untuk kita sendiri, apa yang kita boleh kawal adalah apa yang ada dalam tangan kita. Contohnya, perbelanjaan kita. Misal kata, yelah, bila raya kita tak lari daripada nak cerita pasal beli baju baru dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat adalah salah satunya, tahun lepas dan 2 tahun lepas, raya kita di rumah, orang kata kan. Tahun lepas raya mengejut, 2 tahun lepas dan 2020 raya di rumah. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kitar semula ataupun kita boleh pakai konsep reduce, reuse dan recycle. Dulu-dulu pernah ada kempen recycle baju-baju Melayu yang masih hidup dan masih cantik lah, masih cantik. Sebab kita nak kurangkan perbelanjaan yang tidak ada keperluan. Kita dalam konteks perbelanjaan, kita cerita tentang keperluan dan juga kemahuan. Dan satu perkara lagi kita kena highlightkan juga tentang pembaziran. Kalau dalam satu perbelanjaan kita tu ada keperluan, tapi dia dah ada unsur-unsur pembaziran. Sebagai contoh, raya memang ada keperluan untuk beli baju baru ataupun pakai baju Melayu yang cantik-cantik. Tapi ada unsur pembaziran. Dalam almari kita, banyak lagi baju-baju yang tak pakai lama-lama dulu kan. Mungkin kita boleh tengok dalam sudut ini untuk kita guna pakai semula. Dan tak ada masalah, orang tak ingat sangat pun baju raya kita 2-3 tahun lepas sebenarnya. Sebab yelah semua sibuk dekat social media, raya dekat rumah masing-masing kan. So ini antara idea ataupun antara approach, antara kaedah ataupun method yang kita boleh gunakan dalam kita nak mengurangkan perbelanjaan. Sebab suka ke tak suka, memang kena ada sedikit pengorbanan yang kita kena buat. So sama ada kita terkorban, duk bayar semua benda mahal-mahal yang tadi, barang ayam apa semua naik, baju Melayu pun tahun ni boleh tahan juga harga-harga masing-masing kan. So sama ada kita terkorban dengan keadaan yang sedang berlaku, ataupun kita berkorban dengan menahan sedikit kita punya kemahuan yang tadi dan betul-betul ikut perbelanjaan mengikut pada poket kita lah. Orang kata ukur baju di badan sendiri tadi. Azrai, menarik kalau kita lihat kepada konsep ukur baju di badan sendiri itu kalau kita bercakap berkenaan dengan persiapan nak raya. Tapi dalam bulan Ramadan ini juga kita tahu mungkin bagi sesetengah orang ini adalah langkah penjimatan yang boleh kita lakukan. Tetapi apabila sampai sahaja tiba waktu nak berbuka puasa itu, harga ataupun pembayaran yang sepatutnya kita lakukan masa makan tengah hari lah misalnya sebelum ini, semuanya dibelanjakan waktu berbuka puasa. Macam mana langkah penjimatan ketika bulan puasa ni? Sebab kita tahu harga makanan di bazar Ramadan juga ada yang kata memang sangat mahal jugalah, yang tidak berpatutan. Itu satu. Mungkin ada juga yang katakan ada menu rahmah, jadi pembelanjaannya itu agak boleh kita kawal di situ. Tetapi kalau buffet di restoran ataupun di hotel juga difahamkan harganya sangat tinggi. Jadi bagaimana kalau misal kata ada yang mampu untuk pergi ke tempat-tempat ini, okey, mereka boleh pergi, tetapi dalam berapa kali lah dalam waktu sebulan bulan Ramadan ini, langkah penjimatan sepanjang bulan Ramadan ini? Okey,
So ada dua soalan lah sebenarnya dekat situ. Satu dalam perbelanjaan dekat bazar dan keduanya yang nak ke buffet Ramadan ni tadi. So kita cerita pasal bazar dulu. Saya semalam bila habis tarawih ada satu ceramah yang saya rasa patut kita kongsikan. Bila mana kalau ikutkan cara Nabi berpuasa adalah kita punya puasa bila kita berbuka tu dari breakfast ke makan tengah hari ke minum petang semua kita bawa ke berbuka puasa ni kita rangkumkan semua sekali termasuk dengan perbelanjaan. Sebab itu kita beli makanan banyak. Tapi ingat ada unsur pembaziran. Time buka puasa ni memang kadang-kadang minum air, makan kurma sikit, makan sandwich satu dua dah boleh kenyang dah makan kuih tadi kan. So tapi kita rasa kan kita perlu makan ataupun kita perlu bawa semua makanan dari breakfast tadi sampailah ke malam termasuk dengan perbelanjaan. Katakanlah kita sarapan RM5, kemudian kita makan tengah hari RM10 untuk dinner mungkin RM10 lagi. Jadi kita beranggapan RM25 kita kena spend untuk buka puasa. Sebenarnya cara yang lebih baiklah yang kita boleh buat, ala-ala nak cerita pasal nak berjimat juga yang tadi, kita sebenarnya boleh fokus kepada perbelanjaan makan malam saja. Yang breakfast dengan yang makan tengah hari ni kita boleh skip terus. Dan itu sebenarnya antara apa yang baginda Nabi sendiri ajar. Buka puasa, makan kurma, minum air. Kita memang buka puasa, makan kurma, minum air. Lepas tu, murtabak sana, nasi biryani semua ada atas satu meja. So mungkin dekat situ kita boleh gunakan kaedah pengurangan. Reduce ni tadi. Reduce, reuse, recycle. Kita reduce dulu. Kalau masih lapar, misal katalah mungkin time berbuka tu tak rasa lapar sangat sebab perut cepat kenyang. Time-time dah isyak, mungkin lepas tarawih. Kalau masih lapar, then yes, kita boleh carilah makanan lain tadi. Okay? So itu satu bahagian. So dekat sini kita boleh dapat penjimatan dari konteks. Instead of kita spend semua perbelanjaan harian kita dari breakfast ke makan tengah hari ke malam, kita cut separuh untuk makan malam saja. Cuma betul macam Syazoni kata tadi, harga barang dekat bazar Ramadan ni agak adalah kenaikan harga sedikit. Jadi kembali kepada apa yang kita boleh kawal. Harga barang dekat bazar ni kita kelahi macam mana pun, kita kalaulah nak bergaduh dengan orang dekat bazar sekalipun, dia pun ada point dia. Harga barang dia mahal, sewa tapak, dia punya untung dan sebagainya, margin apa semua kan. So kita tak boleh nak ubah benda tu. So kita boleh ubah adalah diri kita. Misal kata hari ni pergi bazar, esok mungkin masak dekat rumah. Kalau yang student, saya suka kongsikan, mungkin yang dah berkeluarga, masih sesuai, masih boleh kalau nak buat. Student mungkin boleh pergi ke masjid, dekat situ pun ada juga makanan-makanan yang disediakanlah iftar di masjid. Okay? So itu bahagian dekat bazar yang tadi. So dengan bajet yang sama kita pergi bazar, katakanlah sehari bajet dalam RM20 lah misal kata pergi ke bazar. Kita boleh juga gunakan approach yang sama untuk pergi ke buffet hotel ataupun buffet Ramadan dekat restoran ataupun dekat hotel. Tapi cara dia yang saya dah cubalah buat formula ataupun kira-kira kan, kita jangan spend lebih daripada 3 hari punya bajet. Okay. Misal kata hari ni bajet kita RM20 satu hari untuk berbuka, so sebulan insyaAllah RM600. So katakanlah kita betul-betul teringin nak pergi ke buffet Ramadan, ada gathering ke reunion dan sebagainya, boleh pergi tapi jangan lebih daripada 3 atau paling-paling pun 4 hari punya bajet. So misal kata bajet kita RM20 setiap hari, kita boleh cari buffet yang tidak lebih daripada RM60 ke RM80. Tapi bukanlah buat setiap hari. Maksudnya kalau dah pergi betul-betul buffet, 3-4 hari kemudian kita kena kurang-kurang lah makanan kita. Okay? So ini pun tertakluk kepada kita punya tangga gaji lah untuk yang misal katalah untuk yang mungkin berpendapatan tinggi sikit. Bajet sehari dia mungkin 50 satu hari. Jadi dia ni bolehlah pergi ke buffet yang 100.5. Buffet sekarang ni pun 100 ke 200 kan. So kita bukan target market untuk buffet tersebut. Jadi ada yang sesuai dengan kemampuan dia. Dia balik kepada keperluan dengan kemampuan. Kalau ada keperluan berbuka dekat hotel tadi sebab ada reunion, sebab nak jumpa dengan saudara mara dan sebagainya. Ada keperluan dan masih dalam kemampuan kita, insya-Allah kita boleh proceed lah. Tapi kalau keperluan pun tak ada, dah tahu jenis makan satu kuih pun dah kenyang, buffet banyak makanan membazir kat nanti. Dan kemampuan pun tak ada. So seeloknya kita jauhkan. Jangan terikut-ikut hawa nafsu. Jangan terikut-ikut sangat yang orang kongsi dekat social media ni kan. Sana sini review makanan sekarang. Memang tempting, tapi inilah cabaran bulan puasa ni, menahan, mengawal diri kita daripada tidak membazir dan membuat kebaikan. Amal soleh. Tidak membazir pun satu amal soleh. Duit yang kita tak bazirkan tadi insya-Allah boleh kita bawa untuk bersedekah.
Okey, Azrai, kita nak disiplinkan diri kita ni. Kadang saya ni macam mungkin ramai orang jugalah. Kadang dalam poket kita, dalam dompet kita ada RM50. Tapi sebenarnya kalau selagi ada RM50 tu, kalau kita pergi bazar Ramadan tu, kita nak spend, ada lagi RM50 ni, maknanya boleh beli lagi semua ni. Jadi apa agaknya tips kalau kita nak pastikan okey, kita punya emisi kita nak pergi bazar Ramadan RM20 saja. Adakah kita perlu bawa RM20 saja ataupun mungkin boleh bawa lebih-lebih? Ataupun bagaimana cara kita nak disiplinkan diri kita untuk kita melakukan penjimatan dengan melakukan ada had duit yang ingin kita gunakan itu? Okey, so tips ataupun kaedah ni terpakai sebelum COVID, iaitu kita pergi bazar bawa RM20. Itu sesuai. Tapi sekarang kalau bawa RM20 sekalipun, kita ada e-wallet. So kalau tanya saya, sebenarnya saya pun masih sedang terfikir-fikirlah. Cara yang sesuai pergi ke bazar, nak kata tak bawa phone tu macam pelik sangat pula kan. Sebab dulu betul, saya memang pergi bazar bawa RM10, bawa RM15, bawa RM20 dan tak bawa lebih. Supaya kita tak overspend. Tapi bila kita dah jumpa kaedah yang terbaik, cabaran dia adalah datangnya teknologi. Kalau tak cukup duit, boleh bayar pakai online tadi, debit tadi kan. Jadi itulah dia berbalik kepada mengawal diri kita. So, kalau bulan bukan puasa, kaedah ataupun tips dia adalah sebelum beli sesuatu barangan ataupun makanan tadi, kita pastikan perut kita kenyang. Itu kalau tips sebelum puasa. Tapi sebabkan kita ni puasa, memang perut memang dah sedia lapar. Saya pun sebenarnya tertanya-tanya lah, mungkin kalau ada penonton ada idea menarik, mungkin boleh komen juga. Sebab idea yang kita pakai tadi, RM10, RM20 dalam poket pergi ke bazar tu memang terpakai sebelum ini. Tapi bila dah boleh e-wallet tu, saya pun kadang-kadang ragu-ragu juga. Sebab nak cerita pasal disiplin. Kalau betul-betul tak boleh nak kawal disiplin, ada cabaran yang kita kena tackle dekat situ. Okay, sama-sama lah kita boleh fikirkan nanti, Rizie. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Azrai, pastinya melihat kepada perbelanjaan ketika musim perayaan ini. Tetapi kita perlu berhenti rehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Pantau Kos Sara Hidup. Hari ini kita berbincangkan bagaimana kita nak menguruskan kewangan sempena dengan musim perayaan ini. Dan bersama dengan kami adalah pempengaruh kewangan Azrai Muhammad yang mungkin boleh kongsikan sedikit tips lah bagaimana nak menguruskan kewangan ketika musim perayaan ini. Sebelum kita berhenti rehat tadi, banyak yang dah kita bincangkan pada bulan Ramadan ini apa yang boleh kita lakukan untuk berjimat. Tetapi melihat kepada persiapan raya pula Azrai, kita tahu bulan ini mungkin beberapa hari yang akan datang ini penjawat awam dan juga penjawat swasta akan mendapat gaji. Kemudian mungkin selang beberapa minggu gaji untuk bulan 4 ini lebih awal memandangkan raya. Jadi bagaimana apa agaknya tips yang Azrai boleh kongsikan dalam kita nak bersiap membeli persiapan raya, baju raya ke, langsir raya ke, kapet raya ke. Apa agaknya tips yang paling penting sekali sebelum berbelanja ni? Okey, baik. Terima kasih Syazoni. So, dalam pengurusan kewangan yang berhemah ni, tips ataupun approach yang terbaik adalah keperluan versus kemahuan. Tahu di mana keperluan kita dan tahu apa kemahuan kita. So of course lah kita kena dahulukan keperluan. Tapi kadang-kadang kita confuse. Kalau time raya ni, langsir baru ni keperluan ke kemahuan juga. Jadi kita masukkan satu lagi unsur ataupun satu lagi approach yang kita sebut sebagai pembaziran. So ini yang kita nak jauhi sebenarnya. Tak kisah sama ada dia keperluan atau kemahuan sekalipun, kalau dah ada unsur-unsur pembaziran, maka itu yang kita nak jauhkan. Sebagai contoh, lansir raya. Okay? Lansir raya ni memang cantik lah. Tengok rumah orang kiri kanan, semua dah beli lansir baru. Tapi lansir kita yang tahun lepas pun masih elok lagi. Misal kata, dan kebetulan tahun lepas kita pun tak raya dekat rumah. Kita raya dekat rumah mertua, misal kata. Jadi ini antara benda yang kita boleh elakkan untuk beli baru. Okay? So contoh macam itulah lansir raya. Kemudian masuk pasal baju pula. Awal tadi saya ada kongsi kan. Bila ada unsur pembaziran, kita tak nak buat pembelian tersebut bukan sebab kita tak perlukan. Tapi sebab masih ada lagi barangan baru. Dan kalau ikut konteks yang lagi besar, dia akan melibatkannya lah. Bila dah membazir ni, kalau kita tengok statistik yang menakutkan jugalah, bulan puasa ni, sampah ataupun sisa pepejal makanan pun bertambah. So, ada juga satu lagi sisa pepejal yang kita biasanya bertambah sebelum bulan raya.
ataupun sebelum hari raya, iaitu bila kita kemas rumah. Banyak barang-barang lama yang kadang-kadang elok lagi, kita simpan. Yang mana tak elok tu, of course lah kita buang. Sebab apa? Sebab kita tak manfaatkan, kita tak pakai barang-barang lama tadi walaupun masih elok. Sebabnya dah outdated. Jadi ni kita nak tengok approach tadi. Kalau betul-betul dah ada tarik baju, silakanlah beli. So untuk membeli pula, jadi kita cerita dia punya fundamental lah, basic dia dulu, keperluan, kemahuan dan juga elakkan pembaziran. Dari segi approach untuk membeli pula, kita kena tengok pada kemampuan kita. Okay, misal kata dengan gaji, macam Syazwani cerita tadi, gaji dah insyaAllah akan masuk dengan bonus, kemudian bulan 4 pun gaji awal sikit. Ingat, dalam sudut kemampuan, bila gaji masuk awal, maksudnya bulan 5 nanti kita akan, bukan lewat lah, maksudnya dia akan kembali ke tarikh asal untuk masuk gaji. So kita ada gap yang agak panjang dekat situ nak survive dari awal raya ni tadi sampailah ke hujung bulan 5. So itu pun kita kena consider juga, kita kena fikirkan. So beli boleh, beli, buat bajet siap-siap dan ikut kepada bajet kita. Bajet ni kalau boleh jangan tinggalkan dalam kepala. Jangan sekadar okey lebih kurang lah kita beli lansir 500, kita beli baju 500. Dia tinggal dalam kepala je. Sebab bila tinggal dalam kepala, kita tend to underestimate. Benda dah 500-600, tapi kita duk bayang ini masih bawah bajet lagi kan. So kalau boleh tulis, catat betul-betul perbelanjaan. Sebab dalam pengurusan kewangan, mencatat perbelanjaan ni satu trik yang besar. Sebab bila kita catat, barulah kita sedar rupanya kita dah overspend. So jangan underestimate perbelanjaan kita. Sama juga macam kita pergi ke bazar tadi kan. Jawab sikit lah, sebab ada followers pun dia kongsi komen. Bila pergi ke bazar, sama juga catat perbelanjaan dan jangan underestimate. Kita bawa dalam poket kita 50, kita dah bayar dekat e-wallet tadi dalam 20, kita tengok dalam poket, 50 ada lagi dalam poket. Kita dah underestimate perbelanjaan kita sebenarnya. So never underestimate, catat perbelanjaan supaya dengan tulisan-tulisan ni, dengan numbers, angka-angka yang ada dalam perbelanjaan kita, barulah kita akan, dia macam akan ketuk kepala sikit. Ketuk kepala kita, dia akan membuatkan kita tersedar, aku dah terbelanja lebih ni, dah di luar kemampuan ni. InsyaAllah kalau buat macam tu, akan adalah sedikit kesedaran tu. Nak kawal sepenuhnya time bulan raya ni, ada yang kata setahun sekali je raya. So kita tak adalah kawal terlalu strict, tapi sekurang-kurangnya ada guide, ada panduan untuk kita berbelanja dengan berhemah tadi. Okey Azrai, kita tahu hari ini ramai pejabat awam, pejabat swasta akan dapat gaji. Jadi mungkin Azrai nak kongsikan tips dengan kita berapa peratus kita perlu asingkan untuk keperluan, berapa peratus untuk kehendak dan juga berapa peratus untuk pelaburan ataupun perbelanjaan. Dan juga kalau kita nak lihat ketika hari raya ni mungkin ramai yang juga nak buat hutang-hutang baru, hutang jahat. Nak beli kereta baru lah, nak balik kampung nanti nak kereta baru sebagainya. Apa agaknya mungkin dapat diberikan nasihat kepada mereka? Okey, dia jawab pasal kereta baru dulu. Kereta baru ni hanya kekal sebagai kereta baru setahun yang pertama je. So jangan terpedaya, takut-takut tahun ni beli kereta baru, tahun depan raya takkan nak beli kereta baru lagi kan. So sama juga tadi, ada pembaziran. Kalau elok lagi kereta sekarang, pakai je. Paling-paling tidak basuh ke polish-polish sikit, nampaklah macam kereta baru tadi kan. Okey, so untuk gaji pula, bahagian macam biasalah kita asingkan 10% daripada gaji kita untuk kita letak dekat tepi sebagai simpanan. Kemudian kalau ikutkan formula, ada juga orang pakai formula 50-30-20. 50 dia akan gunakan untuk perbelanjaan yang bulanan macam biasalah, bayar rumah, bayar kereta apa semua. 30 ni kita gunakan untuk pelaburan dan 20% lagi dalam untuk kemahuan. Tapi dalam konteks raya, keperluan kita bertambah sedikit sebab ada perbelanjaan yang memang diperlukan time raya. Jadi kita boleh ambil bahagian yang kemahuan tadi masuk ke dalam perbelanjaan untuk raya. So time raya ni janganlah kita nak spend untuk raya ni setahun sekali. Tapi kita masih juga nak spend yang bukan-bukan ni tadi. Kopi sampai 2-3, yelah kadang-kadang kopi sampai RM20 lebih tiap-tiap hari nak minum. So ini kita boleh tangguhkan, kita boleh kemudiankan untuk raya je. Nak kata setahun sekali kan. So setahun sekali je lah kita kawal kita punya kopi tadi. Untuk pelaburan pula, walaupun bulan-bulan lain kita akan gunakanlah 10 ke 30%, tapi suka juga saya berkongsi, bulan Ramadan ni dan juga bulan Syawal dia bulan baik. So boleh dalam tempoh 1 bulan ni, kita bukan tangguh pelaburan tapi kita channelkan pelaburan kita ke arah yang pelaburan yang jangka masa panjang ataupun pelaburan yang di luar daripada inilah kegunaan atas muka bumi. Contohnya kita gunakan untuk bersedekah. So time ni lah kan, kadang-kadang orang nak bersedekah tapi nak invest juga. So tak tahu duit datang dari mana. So boleh kita ambilkan katakan tadi 30%. 10% kita maintain untuk kita punya pelaburan.
Mungkin 20% ni, 10% kita guna untuk sedekah bulan puasa. Sebab sedekah bulan puasa dia punya fadilat besar. Dan 10% lagi gunakan untuk duit raya. So duit raya ni pun pandang sebagai sedekah juga. Sebab itu macam parents saya kadang-kadang dia ajar kalau nak sedekah untuk bagi duit raya adik-beradik ni, bagi sebelum Syawal. Supaya dapat fadilat Ramadan tadi. Dan untuk adik-adik kecil apa semua, saudara mara sepupu kita, anak-anak saudara, kita bagilah time pagi Syawal. So dengan cara ni, kita faham mana datang duit kita. Sebab itu salah satu lagi punca kenapa bulan raya duit kita kadang-kadang short. Sebab kita tukar duit, tapi kita tak pandang duit tu datang dari mana. Kita just assume je, okay, 600 ni aku tukar untuk duit raya. Kemudian tengok-tengok, mana pergi 600 kita untuk bulan ni. So kita short dekat situ. So pandang dia dalam sudut pelaburan, tapi pelaburan untuk kita sedekah, untuk kita kongsi rezeki insyaAllah dengan saudara mara kita, dengan keluarga kita, insyaAllah dengan orang sekeliling. Azrai ada cakap berkenaan dengan duit raya tadi kan. Saya tertariklah nak tanya kepada Azrai. Kita tahu mungkin ketika ini pengurusan kewangan ataupun kos sari hidup rakyat Malaysia ini mungkin agak terbeban sedikitlah tahun ini. Jadi mungkin kita dapat expect ataupun jangkakan duit raya itu tidaklah seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin ada tips bagaimana nak membahagikan duit raya itu kepada ibu bapa, adik-beradik, kemudian melihat kepada sanak saudara dan juga kawan-kawan. Mungkin juga mengikut tangga gaji, itu kita faham. Tetapi yang ideal lah ketika ini. Untuk first kali kita start dengan sedekah yang paling afdal adalah kepada keluarga kita. Tapi saya suka tekankan kepada yang anak-anak kecil tadi. Sebab kita masa kecil kalau dapat duit raya RM50 happy. So kita nakkan keceriaan yang sama kepada generasi baru sekarang. Walaupun kos sara hidup apa semua meningkat, tapi kita nak juga diorang merasa kebahagiaan ataupun keceriaan raya ni. So untuk budak-budak, saya punya duit raya saya dah simpan setahun awal. So cara dia, saya buat satu tabung yang kita panggil sebagai tabung hijau. So dari raya tahun lepas, so bila setiap kali kita spend duit dan kita akan dapat baki RM5, so RM5 tu terus saya masukkan ke dalam tabung. So bila kita, benda ni tak berapa perasan sangat sebab RM5 ni kadang-kadang kita spend tak tahu ke mana. So daripada kita spend, baiklah kita masuk dalam tabung dan kita buat selama setahun insyaAllah. Biasanya saya akan dapat dalam 200 ke 300 untuk setahun untuk setahun. So 200-300 ni kita boleh terus salurkan balik RM5 ni kepada anak-anak kecil ni tadi. So dengan cara tu kita tak payah tukar duit dekat bank. Okay? So ini dah jimat dah ataupun dah potong satu bajet kita untuk bagi duit raya. So sekarang bajet yang perlu kita fokuskan adalah kepada ibu bapa kita, adik-beradik dan juga mungkin saudara mara yang lain lah. Okay, yang ini yang saya katakan tadi 30% bajet setiap bulan tu tadi kita gunakan, asingkan mungkin dalam 10 ke 20% ataupun semua pun tak apa, tak ada masalah. Dalam setahun kita dah invest ni tadi, bolehlah sebulan kita skip untuk kita bersedekah kepada keluarga kita tadi kan. Sebab dia punya bonus dia pun, dividen dia atas pelaburan ni pun besar juga. Bila kita bersedekah insyaAllah lagi banyaklah ganjaran kita. Okay? So nak kata tak lebih 30% tu macam menahan-nahan sangat. Nak bersedekah ni kalau boleh jangan menahan. Tapi sebaiknya pastikan perbelanjaan kita, keperluan kita semua dah selesai. Kiranya duit rumah apa semua dah selesai tadi. Sebab itu saya katakan tadi, jauhi pembaziran. Sebab lagi banyak yang kita tak bazirkan, lagi banyak yang kita boleh bawa untuk bersedekah tadi. Okay? So mungkinlah panduan dalam 10 ke 30% dan ikutlah kemampuan kita, tak ada masalah. Mungkin mak ayah kita, adik-beradik kita, kalau tahun ni tak mampu bagi banyak macam tahun-tahun sebelum ni pun, dia orang masih appreciate juga. Sebab memori tu, dia punya effort tu, orang kata, the effort that matters kan. Usaha kita tu yang lebih bernilai insyaAllah. Dan mintalah masa ni lah kita nak minta parents kita, adik-beradik kita, doakan kepada kita, semoga kita semua ni dapat sama-sama mendepanilah cabaran inflasi lah, recession macam-macam yang sedang berlaku ni insyaAllah. Ya, mungkin sedikit pesanan terakhir daripada Azrai ni melihat kepada bagaimana kita nak menguruskan kewangan dan mungkin juga dapat ceritakan sedikit macam mana sebenarnya kita nak tambah kewangan terutamanya ketika bulan puasa ni. Apa agaknya mungkin kita boleh lakukan kerja-kerja sambilan dan sebagainya untuk kita menghadapi hari raya dengan riang dan gembira. Okey. So yang pertamanya of course lah, saya dah banyak kali cerita tentang jauhi pembaziran. So pembaziran ni banyak kita tekankan, bukannya puasa bulan puasa ni. Dia bulan puasa dengan bulan raya ni rasa macam short, rasa macam strict sikit.
Sebab bulan-bulan lain pun kita tak ambil endah. Kita buat kisah tak kisah je kan. So jadikan pengalaman sakit poket bulan puasa ni sebagai titik mula. Ramadan ni orang kata titik mula untuk kita berubah ke arah kebaikan. Menjaga kita punya ibadah dan sebagainya. So boleh jadikan juga sebagai titik mula kita untuk jaga kewangan kita, jaga poket kita. So tengok bulan ni, sakit ni, nak belanja apa semua kan. So bulan yang seterusnya, gunakan kesakitan ni, memori ni, pengalaman ni untuk kita lebih berhemah untuk bulan-bulan akan datang. InsyaAllah supaya Syawal tahun depan kita tenang sikit, kita relax sikit. Sebab mungkin ada yang tertanya-tanya kan, saya cerita asingkan 10%, asingkan 30% daripada income. Dia tak pernah buat selama ni. So tiba-tiba nak buat bulan raya lagi pelik, lagi susah kan. So tak apa, ambil je ilmu tu dulu. Ilmu tu insyaAllah kita slowly manfaatkan, amalkan. Dan insyaAllah kita boleh gunakanlah dia punya ilmu tersebut. Jadi dalam konteks untuk tambah pendapatan pula sama juga. Sebelum kita cerita pasal tambah pendapatan, kena tekankan pada cash flow, pengurusan aliran tunai. So itu yang tadilah pengurusan kewangan berhemah. So bila kita dah tahu berapa income yang kita perlukan untuk tambah sedikit side income ni tadi, insyaAllah dekat situ kita boleh lihat. Misalkan yang mana mungkin nak kerja part time bulan puasa, kalau siang tu tough lah sikit kan, sebabnya yelah cuaca pun panas juga puasa sekarang ni. Jadi mungkin boleh ambil side job malam. Bisnes banyak beroperasi sepanjang bulan puasa. Walaupun ekonomi ataupun walaupun inflasi tu berlaku, tapi bisnes tak jalan. Okay? So ada juga tempat-tempat yang memerlukan bantuan-bantuan kita. So cari kedai-kedai mungkin perlukan part time kerja dan kita boleh offer kita punya ni lah. Ataupun yang mana-mana nak mula berniaga, berniaga side sikit kan. Okay? Jual kuih raya dan sebagainya. Pastikan margin tu okey lah. Dan gunakan juga peluang untuk kita berniaga ni. Salah satunya adalah untuk kita bersilaturahim. Bukan setakat kontak kawan-kawan sebab nak jual kuih je, tak. Time ni lah kita gunakan wish puasa, wish Ramadan. Kita ni lah bertegur sapa sebenarnya, bersilaturahim dan insyaAllah. Kalau ada rezeki, kita jual je lah produk-produk yang kita nak jual tadi. Tapi kalau tidak pun sekurang-kurangnya silaturahim. Dia punya asas ataupun apa yang kita nak capai sepanjang Ramadan dengan raya ni kan. Hubungan silaturahim yang lebih baik tu, insyaAllah kita pun dapat capai juga. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Azrai Muhammad yang merupakan pempengaruh kewangan dalam kita bercakap berkenaan dengan pengurusan kewangan sempena musim perayaan ini. Banyak tips yang dikongsikan oleh Azrai. Kita harap bermanfaatlah sempena musim perayaan ini. Dan yang paling penting adalah beringat-ingat ketika berbelanja itu. Tahu Hafizi? Tahu juga Syazwani. Tahu juga semua je. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami bawakan. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda, terutamanya untuk menguruskan kewangan pada bulan ini dan juga pada bulan-bulan akan datang. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.